Baik, kita sedia maklum yang perkembangan banjir terkini di Sabah pula semakin lama semakin mempunyai sedikit sebanyak takat hujan yang lebih tinggi. Kita ingin meninjau apakah perkembangan terkini banjir di Sabah dan bersama kita menerusi panggilan video Tuan Kamaruzaman Malik Abdullah, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Tuan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Bagaimana setakat ini, Tuan, keadaan di sana? Baik ya pagi ini? Baik, kita masih mempunyai sedikit sebanyak masalah teknikal audio di situ. Kita akan cuba hubungi sekali lagi. Tapi apa pun yang kita difahamkan setakat ini, walaupun kita melihat keadaan banjir di Semenanjung semakin lama semakin pulih, kita melihat sebelum ini di Pahang, Johor, Kelantan dan sebagainya semakin pulih, tetapi pada masa ini pula kita difahamkan berdasarkan apa yang dikongsi oleh Jabatan Meteorologi Malaysia akan sehingga ke hari Khamis ini berterusan takat hujan. Dan kita bersama semula bersama dengan Tuan Kamaruzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan, akhirnya dengar juga suara Tuan. Baik, Tuan, kita fahamkan kita menjangka hujan berterusan sehingga ke Khamis ini. Ini yang disebutkan sendiri oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi apa yang Tuan dapat simpulkan setakat ini, adakah ramai anggota yang telah pun dilepaskan ke lapangan untuk memastikan keselamatan setempat, Tuan? Ya, sebagaimana yang kita sedia maklum, beberapa hari terakhir ini memang negeri Sabah menerima hujan yang banyak daripada biasa dan ada beberapa kawasan telah pun mengalami banjir. Tetapi pada masa sekarang ini telah pun kurangan. Contohnya di kawasan di utara, di Kota Marudu dan juga di Pitas, juga telah mengalami banjir dan berlaku pemindahan. Walau bagaimanapun pada hari ini telah pun ditutup. Di Beluran, di Kampung Betangon juga telah mengalami banjir tetapi telah pun ditutup. Dan pada hari ini hanya di kawasan Beaufort, iaitu di Dewan Gun Banir, masih ada pusat pemindahan yang dibuka lah. Itu melibatkan 3 buah kampung, 9 ketua keluarga dengan melibatkan 24 orang terlibat pemindahan. Anggota-anggota juga semuanya dalam keadaan bersedia untuk menghadapi apa-apa kemungkinan untuk beri bantuan banjir inilah. Setakat ini Tuan, ada terdapat agensi-agensi lain yang turut serta berada di lapangan untuk membantu pasukan Tuan di sana? Ya, betul. Sebab kita bertugas berdasarkan kepada MKN 20, di mana agensi-agensi lain yang terlibat seperti polis, pasukan polis, pasukan APAM, Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Jabatan Kebajikan, tim-tim ini bekerjasama dalam satu pasukan untuk membantu mangsa-mangsa banjir inilah. So kita ada pusat pemindahan di mana di situ juga ada kita punya pusat operasi. Baik. Tuan, kita juga difahamkan terdapatnya peningkatan mangsa di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Kudat dan juga di Pitas. Lebih 1,600 mereka yang terjejas. Bagaimana keadaan di PPS setakat ini? Tuan, adakah segalanya mencukupi? Bekalannya selamat sampai? Ya, Alhamdulillah. Memang di peringkat awal kita agak sedikit mengalami kesukaran, tetapi kita telah selesai. In fact, tempat-tempat pemindahan di Kudat dan juga di Kota Marudu ini telah pun ditutup. Telah pun selesai. Kita telah selesai berpindah. Baik. Dan kembali ke masing-masing. Alhamdulillah. Tuan, setakat ini macam kita difahamkan sehingga hari Khamis hujan berterusan. Adakah terdapatnya kekangan yang dijangka akan berlaku, mungkin akses kepada laluan-laluan tertentu, Tuan? Ya, benar. Sebab kita sendiri yang maklum, negeri Sabah ini bentuk geografinya ni memang mencabar kerana selain kawasan yang tidak rata, juga ada kawasan yang rendah yang juga dihuni penduduk yang apabila berlaku banjirnya terlalu cepat. Jadi
memerlukan kesiapsiagaan anggota untuk membantu mangsa-mangsa banjir itu pindah ke tempat yang lebih selamat. Dan ini memang salah satu cabaran yang kita hadapi. Di samping tugas-tugas sekarang ini kita sedang menghadapi COVID-19, ini juga menjadi satu cabaran yang perlu kita hadapi ketika melaksanakan kerja-kerja pemindahan. Baik, setakat ini Tuan terdapatkah SOP yang tertentu telah pun dipastikan untuk kita melihat antara mereka yang akan diselamatkan ini juga mungkin mereka yang bergejala, mungkin mereka tidak bergejala, adakah terdapatnya langkah-langkah yang ekstra akan ditambah untuk memastikan keselamatan semua termasuk anggota, Tuan? Ya, kita memang ada SOP untuk melaksanakan kerja-kerja penyelamatan semasa banjir ini. Samping kita menghadapi suasana melawan COVID-19, kita ada SOP khusus untuk ini, mana semua anggota kita telah arahkan untuk memakai PPE lengkap. Kita tidak kira sama ada mereka hanya terlibat dengan banjir, tetapi kita menggunakan pakaian yang lengkap untuk menghindari apa-apa yang berlaku sekiranya bangsa yang dipindahkan itu dijangkiti. Jadi kita tidak memandang ringanlah benda ini. Dan ini merupakan satu cabaran kepada anggota-anggota saya di lapangan. Kerana dengan pakaian PPE yang itu mereka tidak boleh bergerak secara bebas, selesa. Tetapi ini terpaksa dilaksanakan untuk mencegah daripada pemerebakan ataupun jangkitan yang boleh berlaku. Baik, Tuan, akhir sekali kita berdasarkan tinjauan Tuan sendiri, kita melihat sebelum ini, 2 minggu sebelum ini, kita melihat keadaan cuaca yang mendadak dengan keadaan banjir di beberapa negeri di seluruh negara termasuk di Johor, Pahang, Kelantan dan sebagainya. Adakah terdapatnya mungkin satu corak tertentu yang Tuan perlihatkan akan juga diperhalusi bagi keadaan di Sabah untuk kita mempelajari daripada apa yang telah berlaku di negara kita beberapa minggu yang lepas, Tuan? Ya, sudah tentu ini satu pengalaman baru bagi Jabatan Bomba kerana sudah kita tahu banjir ini kita boleh pelajari daripada musim. So setiap tahun kita akan mendapat keadaan hujan yang lebih banyak di hujung-hujung tahun. Dan ini membolehkan jabatan membuat persiapan. Tetapi pada tahun ini kita agak berbeza kerana selain daripada banjir, kita juga sedang menghadapi melawan pandemik COVID-19 ini. Jadi ini menjadikan kita lebih kerja yang lebih ekstra. Sebab selain kita membuat kerja-kerja biasa seperti pemadaman kebakaran, menyelamat, kita juga diminta untuk membantu bagi kerja-kerja melawan COVID-19 ini. Baik. Kita harapkan agar segalanya dipermudahkan, Tuan, bagi Tuan dan juga anggota yang berada di sana. Kita harapkan agar semua aspek keselamatan dititikberatkan untuk termasuk anggota Tuan sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Kamaruzaman Malik Abdullah, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah. Kita harapkan segala yang terbaik kerana kita melihat perubahan cuaca yang sangat mendadak dengan takat hujan yang agak berlebihan pada permulaan pertama tahun 2021 ini.